Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua. Pada kali ini saya dan juga kawan-kawan saya telah menyiapkan satu video yang di mana dalam video ini kami akan membentangkan sebuah tajuk yang diberi nama Isu dan Cabaran dalam Membentuk Akhlak Mulia dalam Generasi Muda Kini. Dalam tajuk ini kami akan membentangkan tentang isu-isu semasa, cabaran, kesan buruk dalam membentuk akhlak mulia dalam generasi kini dan juga solusi dalam pembentukan akhlak mulia generasi masa kini. Dalam masa yang sama, kami juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Nur Syahidah Muhammad Akhil kerana banyak memberi tunjuk ajar dan membantu kami dalam menyiapkan kertas kerja kami. Dan tidak dilupakan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kerana atas tunjuk ajar doktor dengan menyediakan slide dan juga video yang di mana video-video tersebut banyak memberi kami ilmu, banyak memberi kami idea dan banyak menolong kami dalam menjawab segala tugas-tugas yang diberikan oleh kami. Okey, sekian itu. Seterusnya pembentangan ini akan diteruskan oleh sahabat saya iaitu Muhammad Azrul Akmal, di mana ianya mengenai isu yang pertama iaitu kebiadaban mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. PKP atau dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan telah bermula dengan fasa pertama, kedua, ketiga dan keempat iaitu pada 18 Mac sehingga 12 Mei 2020. Seterusnya, fasa kelima iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat pada 13 Mei sehingga 9 Jun 2020. Pada hari ini, memasuki fasa keenam, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan telah dikuatkuasakan bermula 10 Jun 2020 sehingga 31 Ogos 2020. Meskipun berat untuk tindakan ini diambil oleh pihak kerajaan, namun langkah ini merupakan suatu kaedah terbaik dalam membendung penularan wabak COVID-19 yang dikhawatiri bakal mengancam nyawa dan keselamatan rakyat Malaysia. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ini telah semakin membuahkan hasil sehingga kadar kes positif harian di negara ini telah menunjukkan penurunan yang mendadak. Maka hal ini merupakan suatu pencapaian yang baik buat negara Malaysia. Walau bagaimanapun, sejak permulaan PKP, fasa pertama lagi terdapat banyak kes-kes ketidakpatuhan dan keingkaran oleh orang ramai, khususnya rakyat Malaysia. Ada segelintir pihak yang sanggup mementingkan diri sendiri mereka dengan tidak menghiraukan peraturan-peraturan dan arahan termasuk SOP yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Perkara ini sangat membimbangkan kerana sewaktu kes jangkitan di negara ini sangat tinggi sehingga kan wujud pelbagai kluster bagi jangkitan wabak ini. Sebagai contoh, arahan untuk penjarakan sosial tidak dipatuhi oleh mereka apabila berkumpul dalam jumlah yang ramai tanpa penjarakan 1 meter dan tidak mengamalkan etika kebersihan yang betul. Selain itu, ada juga yang berdegil tidak mematuhi arahan larangan merentas negeri dengan melakukan pelbagai jenis percubaan dengan alasan-alasan yang pelbagai. Oleh itu, pihak kerajaan terpaksa bertegas dengan pihak yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan ini dengan mengenakan tangkapan dan denda seperti yang termaktub di dalam undang-undang, seperti hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau 6 bulan penjara. Akhir sekali, saya ingin mendedahkan bahawa berpandukan sidang media pada 3 Mei 2020 oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menunjukkan jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP ialah sebanyak 23,860 individu orang, iaitu satu jumlah yang sangat tinggi. Oleh itu, kita dapat lihat di dalam kalangan rakyat Malaysia masih ada segelintir pihak yang enggan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Gangsterisme ialah kegiatan yang memusnahkan dan merosakkan yang dilakukan secara berkumpulan dan membawa kepada kemunculan kes-kes jenayah berat seperti kes bunuh, membuli, merogol, samun, pada sudut, mabuk, berjudi dan lain-lain.
Terdapat beberapa kes buli dan kes terima yang telah mengejutkan seluruh negara. Contohnya ialah kes penderaan yang berlaku kepada arwah Zulfahan Osman pada beberapa tahun yang lepas. Tindakan zalim dan kejam yang dilakukan oleh rakan-rakannya sendiri sehingga membawa maut telah mendapat kecaman daripada seluruh rakyat Malaysia. Kes ini menunjukkan bahawa kes buli dan kes terorisme sangat parah di Malaysia dan tindakan segera harus dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Kebiasaannya, seseorang itu menjadi gangster disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya ialah faktor latar belakang keluarga mereka remaja itu sendiri. Keadaan keluarga yang bercelaru dan bermasalah seperti mendera dan menyisihkan anak mereka sendiri secara tidak langsung menggalakkan tingkah laku gangster dalam kalangan remaja. Ada juga ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada anak-anaknya menyebabkan mereka senang mendampingi rakan sebaya yang bermasalah tanpa pengawasan. Media massa juga sangat mempengaruhi gelagat sosial seseorang remaja itu. Semua medium seperti internet, majalah dan televisyen banyak menaikkan unsur-unsur barat yang negatif seperti keganasan, unsur-unsur lucah dan budaya hidup yang negatif. Semuanya jika diteliti menjadi bahan bacaan dan tetapan yang amat digemari oleh remaja. Media massa atau media cetak yang tidak mempunyai unsur-unsur ini dan agak kurang menarik untuk dibaca atau dilihat. Pada era globalisasi ini, semua aktiviti harian manusia bermula dari bangun pagi hingga sebelum tidur dilengkapi dengan penggunaan teknologi dan gadget yang terhasil daripada pembangunan teknologi. Internet mula menjadi salah satu kumpulan harian dalam setiap individu. Media sosial ini digunakan oleh semua golongan masyarakat, khususnya generasi muda zaman sekarang. Golongan remaja khususnya melihat media sosial ini sebagai satu trend terkini untuk mengisi aktiviti pada waktu lapang di samping bersosial di alam maya. Kita tahu pada era dunia sebelum moden ini memang tidak dinafikan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja telah menjadi salah satu asas keperluan hidup. Persoalannya ialah adakah wujudnya pengaruh atau kesan besar yang bakal dialami oleh golongan remaja yang juga antara golongan yang paling ramai menggunakan media sosial ini. Okey, perhubungan tanpa batasan yang dicipta dan dapat memberi implikasi buruk dan negatif terhadap perkembangan generasi itu sendiri jika ianya tidak dikawal dan digunakan tanpa batasan. Oleh itu, salah satu cabaran yang dihadapi adalah berkenaan dengan ketelunan ataupun kesalahan sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial. Dengan informasi yang boleh diperolehi di ujung jari, masyarakat khususnya para remaja terdedah dengan pelbagai bentuk berita atau maklumat yang palsu. Sekiranya pembaca tersebut tidak berhati-hati dalam menentukan kesalahan sumber berita atau maklumat tersebut dan kemudiannya berkongsi maklumat tersebut, ia akan mengibatkan berita atau maklumat tersebut menjadi tular. Seterusnya, maklumat tersebut sedikit sebanyak akan menjejaskan atau memudaratkan mana-mana pihak yang terlibat dengan penularan berita atau maklumat tersebut. Golongan remaja juga didapati gemar untuk melayari laman-laman web yang berunsur negatif seperti laman web pornografi. Perkara ini perlu diambil serius memandangkan sebahagian besar ibu bapa masa kini terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan perhatian kepada keluarga. Maka tidak mustahil sekiranya kanak-kanak terdedah secara langsung ataupun tidak langsung kepada unsur-unsur negatif ini yang bertebaran di internet ini. So, menurut Presiden International Association for Suicide Prevention, Profesor Ella Arisman, pembulian media sosial kini berada pada tahap melampau dan mendatangkan impak yang negatif yang besar. Antaranya wujudnya depresi dan kegelisahan serta penyakit mental yang lain. Pada Mei 2019, Malaysia dikejutkan dengan berita seorang remaja di Batu Kawah, Kuching, Sarawak memilihkan menamatkan riwayatnya berdasarkan laporan media tempatan. Remaja 16 tahun itu merealisasikan pilihan netizen yang mengundinya untuk mati. Sumber daripada berita harian. Mangsa didakwa nekat terjun dari tingkat sebuah bangunan rumah kedai yang dipercayai bermula dengan apabila gadis muda tersebut membuat satu undian dalam laman Instagramnya dengan status "Really important, help me choose D/L". D yang bermaksud die ataupun mati dan L bermaksud life, maksudnya hidup. Selepas undian final dibuat, 69% rakannya memilih D manakala 31% daripada memilih L. Sebelum kejadian, mangsa juga dikatakan sempat membuat catatan di Facebook, "Wanna quit life, I'm tired." Keputusan hidup artinya hanya dipertimbangkan melalui alam maya. Menilai kes berkenaan, masyarakat melabelkan betapa bahayanya media sosial tanpa diawasi oleh ibu bapa atau penjaga. Kita dapat lihat
Cabaran yang dihadapi oleh para remaja sekarang ini amatlah besar, terutamanya dari segi media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fizbi Muhammad dan saya ingin membincangkan tentang cabaran kedua dalam membentuk akhlak generasi muda pada zaman ini. Jadinya, cabaran kedua yang dihadapi adalah persekitaran remaja. Pada zaman globalisasi ini, terlampau banyak kes-kes jenayah yang melibatkan golongan remaja yang semakin meningkat dan terus meningkat dalam negara ini. Ini menimbulkan perasaan bimbang dalam diri ibu bapa, guru dan juga negara. Generasi muda hari ini boleh digambarkan melalui pelakuan seks bebas, kehamilan luar nikah, pembuangan bayi, penagihan dada, kesalahan juvana dan sebagainya yang amat merungsingkan semua orang. Kajian oleh Maura Orchid pada tahun 1995, masalah sosial melibatkan individu yang mempunyai masalah personality seperti sosiologikal dan juga psikologikal, seperti tidak dapat mengawal ID. Apa itu ID? ID adalah dorongan yang mahu memuaskan hati tanpa mengira akibatnya. Jadinya, seseorang itu bertindak tanpa mengira akibat. Tak yang penting, dia mendapat apa yang dia inginkan. Menurut Syarana dan Zainal, remaja yang didera akan tertinggal kesan psikologi dan membuatkan mereka fobia, murung dan membuatkan mereka menjadi antisosial. Mereka lebih suka untuk menyendiri dan mereka mengasingkan diri daripada rakan-rakan mereka. Keluarga merupakan pengaruh utama dalam kehidupan generasi muda ini. Ibu bapa yang gagal mendidik anak-anak akan menjejaskan masa depan mereka. Ini kerana remaja yang terbiar dalam keluarga yang bermasalah seperti ibu bapa yang bercerai, mempunyai masalah kewangan, ibu bapa yang terlampau sibuk dengan kerja, anak-anak mereka ini akan lebih cenderung untuk melakukan kejadian sosial. Antaranya sebab apabila ibu bapa mereka tiada di rumah, mereka lebih cenderung untuk keluar melepak bersama rakan-rakan mereka yang mungkin bersikap negatif. Maka dengan ini, persekitaran remaja amat penting untuk membentuk akhlak dalam generasi muda pada zaman ini. Hedonisme merupakan cabaran yang ketiga yang dihadapi bagi membentuk akhlak generasi muda pada zaman ini. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah keseronokan melampau yang melibatkan hiburan yang berlebihan. Contohnya melepak, rokok, permainan video dan salah laku seksual. Hiburan ini mampu melelahkan diri kita dengan memberikan keseronokan, tapi ia juga mampu melalaikan kita daripada melakukan tanggungjawab. Melepak adalah satu perkara yang membuang masa dan tidak membawakan apa-apa faedah. Malahan, ia juga menjerumuskan seseorang itu ke merokok. Apabila seseorang itu mula merokok, dia akan mula ketagih dan kemudiannya dia akan memudaratkan diri dia sendiri. Pada zaman ini, rakan karib generasi muda adalah permainan video. Ini kerana ianya boleh dimainkan di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Contoh permainan video yang tular sekarang adalah PUBG dan juga Mobile Legends. Tak ketinggalan juga perbuatan salah laku seksual yang semestinya bertentangan dengan agama. Akan tetapi, ia menjadi satu perkara biasa dalam masyarakat kini. Ini kerana terdapat banyak kes-kes lahirnya anak luar nikah dan juga pembuangan bayi. Ini semua berlaku kerana semuanya berada di hujung jari kita. Sekian, itu sahaja cabaran-cabaran yang dihadapi bagi membentuk akhlak generasi muda pada zaman ini. Okey, seterusnya saya ingin membincangkan tentang kesan akhlak buruk generasi zaman kini. Menurut Datuk Paduka Haji Baharudin bin Pengiran Haji Bahar, beliau menegaskan bahawa akhlak buruk boleh memberikan kesan kepada 4 kategori, iaitu negara, masyarakat, keluarga dan individu. Yang pertama, kesan kepada negara. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sekiranya kita ingin melihat masa hadapan negara, maka lihatlah remaja pada zaman kini. Ini membuktikan masa hadapan satu negara terletak pada remaja pada zaman kini. Sekiranya remaja kini mempunyai akhlak yang buruk, maka masa hadapan negara semakin pudar kerana tidak mempunyai waris untuk memimpin negara. Kedua, kesan kepada masyarakat. Akhlak buruk boleh mendorong kepada porak-poranda di antara masyarakat.
Hal ini kerana mereka tidak tahu untuk menghormati antara orang tua dan memberi kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Kesannya orang yang lebih muda akan mengikut akhlak buruk tersebut dan kelakuan itu akan berterusan sehingga generasi seterusnya. Ketiga, kesan kepada keluarga. Setiap individu membawa air muka keluarga mereka. Oleh itu, sekiranya seseorang itu membawa akhlak buruk itu, maka ia akan mencemarkan nama baik setiap ahli keluarga tersebut. Dan yang terakhir ialah kesan kepada individu. Kesannya, masa hadapan seorang individu yang mempunyai akhlak buruk akan semakin gelap. Hal ini kerana kebanyakan majikan enggan mengambil pekerja yang mempunyai sikap yang tidak beradab. Sebagai contoh, pada 9 Januari 2019, suami isteri telah melemparkan komen yang tidak sopan terhadap institusi negara. Kesannya, mereka berdua telah dibuang kerja daripada pekerjaan mereka. Konklusinya, akhlak buruk memberi impak yang besar kepada sekeliling seseorang individu itu. Seterusnya, apakah solusi dalam mengatasi kemenut ini? Kasim Ismail menegaskan bahawa aktiviti harian perlulah diserapkan dengan akhlak tersebut. Solusi pertama ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka dari kecil lagi. Sebab kata pepatah Melayu, meletup buluh biarlah dari rebung. Hal ini kerana ibu bapa adalah orang paling dekat dengan anak mereka. Dengan itu mereka boleh mengikuti dan memerhati perkembangan anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Kedua, setiap individu perlulah meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Hal ini kerana ilmu pengetahuanlah yang akan membentuk tingkah laku mereka. Mereka akan pandai membezakan sama ada sesuatu perbuatan itu baik ataupun buruk. Oleh itu, akhlak yang buruk dapat diatasi dengan mendalami ilmu pengetahuan tersebut. Solusi terakhir ialah kita perlulah memilih kawan yang betul. Kawan yang baik dapat memimpin kita ke jalan yang betul, terutamanya kepada remaja kerana mereka yang kuat terpengaruh dengan persekitaran sekeliling mereka. Baik seseorang itu, maka baik jugalah kawan dia. Oleh itu, pemilihan kawan adalah sangat penting dalam pembentukan akhlak. Kesimpulan, semua pihak perlulah bekerjasama dalam mengatasi pembentukan akhlak buruk bagi generasi pada zaman kini. Secara rumusannya, banyak cabaran yang perlu ditempuhi oleh setiap lapisan pihak bagi membentuk akhlak mulia dalam diri generasi muda kini, dan pelbagai cara juga mesti dilaksanakan bagi memastikan mereka berada dalam jalan yang benar. Hal ini kerana ianya secara tidak langsung dapat memberi sinar dan harapan baru kepada negara ini bahawa masih terdapat lagi pemimpin-pemimpin muda yang mampu memegang amanah yang besar ini dalam menjaga dan seterusnya memelihara keamanan negara sehinggalah ke generasi-generasi akan datang pula. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya, yang membawa maksud anak-anak perlu dididik sejak dari kecil lagi. Kelak bila dia sudah dewasa, dia tidak akan menerima teguran lagi. Pepatah ini sangat berkait rapat dalam konteks yang dibicarakan kerana ia menggariskan perihal didikan anak-anak sejak dari kecil. Sekiranya perkara ini tidak diambil berat oleh mana-mana pihak, maka tidak mustahil negara akan jatuh merudum pada masa akan datang kerana tiadanya pemimpin yang mampu mentadbir dan menjaga keharmonian negara ini lagi. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu sedar bahawa generasi muda adalah pemangkin masa depan negara. Itu sahaja daripada video pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Kami memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan di dalam video ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.